Kita melangkah. Kalau sekali, coba sekali. Itu diam. Itu diam. Jangan juk. Itu tak boleh. 3 kali, boleh batas balik. Yang kena melangkah, kanan, ke kiri, sekali diam. Langkah balik, diam. Sampai ke pintu, tak apa. Dia marah. Dia tidak boleh berduduk 3 kali berduduk. Kasar. Boleh 3 kali. Dengan sengaja, tak sengaja tak apa. Terus solat, ada cucu. Apa cucu? Ada sekali. Tapi cara dia kan, kalau kuat tak, kalau kamu patah. Apa berlumpur orang dia, patah. Walaupun dalam keadaan atas. Kan? Boleh mat. 3 kali berduduk, 3 kali. 1, 2, 3. Atas. Kalau kamu tak agak sendiri, banyak kata dia kan dia tak apa. Kalau apa ruas tak kecil, pokok dia tak turun dia. Selalu segi sekali, atas badan tak kecil, tak turun. Tetap pada kata dia tetap tadi, dan ada korek-korek tak apa, ada apa. Dia cuma makruh hukumnya saja. Macam kita talian, sekarang dia makruh. Lepas kita makruh. Masa lain dia kata dia sama hati, dia juga hati. Di mana? Berbagai kasa, mata ke solat, berbagai sikit, makruh. Ada beberapa yang tidak sengaja sembahyang, bacaan, bersusah orang itu tidak. Dia tadi itu juga akal dia besar. Yang ada bersusah, ada tak sini pada. Ada lagi sikit dimaafkan untuk ganggu, kalau berlanggar itu tidak alhamdulillah. Kemudian apa? Dimaafkan. Tidak selalu ada tubuh kita tidak berarah lawan kiblat atau tidak berarah kiblat. Kalau tak kata dia kepala kiblat tadi, boleh masuk ya. Tidak bertahan. Masuk. 3 kali itu akan sebabnya kiblat tersah. Kalau tubuh kita tidak berarah kiblat, kata dia. Di mana? Yang kedua, mengenai bid'ah. Ini bukan kita saja berbincang, ramai orang berbincang ini, ulama-ulama terdahulu berbincang. Bid'ah ini berapa? Saya cakap secara umum, tak ada ambil pandangan kita sekarang. Kita belajar, kita ambil berlapan saja. Semuanya kita berlapan saja. Bid'ah ini satu perkara yang baru. Bid'ah, tadi kita buat benda yang baru. Antara sifat Allah ini pernah buat yang baru. Tadi dia suka sifat baru. Dia buat baru, sifat Allah. Ada perbezaan ini perkara yang baru. Dia tak ada zaman Nabi SAW. Contohnya takdir. Nabi tak pernah buat takdir. Contohnya kita berhati atas tubuh. Nabi tak pernah buat. Cara maka adakah perbuatan tadi dikira bid'ah ataupun tidak? Bahkan tahu dulu setiap perkara yang dibuat pada Nabi SAW adalah bid'ah. Setiap perkara yang dibuat selepas Nabi wafat adalah bid'ah. Cuma perbahagian ulama bid'ah terbagi kepada 5. Atau istilah mereka itu 2. Bid'ah hasanah baik, bid'ah dolalah, bid'ah sesat. Pandangan mengatakan setiap bid'ah itu sesat itu pandangan kedua ulama. Nabi tak buat, dia tak akan buat. Kalau Nabi tak buat, maka itu pandangan dia. Ada pun pandangan satu lagi. Pandangan yang mengatakan bid'ah tadi terbagi pada 2, termasuk Imam Syafi'i rahimahullah taala. Bid'ah hasanah, bid'ah dolalah. Berdasarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hadis sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berkata Nabi, "Ya Allah wa bihamdika, Rabbana wa lakal hamd." Tapi dia tambah saja, "Rabbana lakal hamd, Rabbana sallallahu alaihi wasallam." Dia tambah. Boleh makan Nabi dengar. Selepas pada sebanyak kita ada siapa yang tambah Rabbana lakal hamd. Cuba kata diam cepat. Kami tanya 3 kali. Siapa yang cakap lepas Rabbana lakal hamd, kita tahu doa sendiri. Ada puji Allah kan? Semua diam. Kami kata tengok malaikat mengaminkan apa yang dia kata. Bahawa saya Rasulullah. Maka kita tak salah kan dia. Satu dari mengatakan tambah selagi mana kita membatalkan sembahyang tak apa. Yang kedua, kalau solat juga Nabi sallallahu alaihi wasallam diambil oleh seorang sahabat Nabi, dia suka baca keluar. Lepas baca Fatihah, dia baca surah lain, akhir baca keluar. Boleh pada beberapa pertama dia baca Fatihah, boleh baca surah lain, lepas surah lain baca keluar. Dah sekali keluar.
Disebabkan kenapa kamu baca keluar Allah? Karena saya cerita, saya suka dengan keluar Allah dengan cerita sifat-sifat Allah. Kul kata wahai Muhammad, Allahu samad, Allahu ahad, Allahu bahasa Tuhan As-Samad. Allahu samad, Allahu bahar. Tempat bergantung, dan dari kita berada, pada bila dia diperadakan sifat-sifat Allah, menyebabkan dia rasa suka. Nabi katakan dalam suka kepada keluar Allah, kalau Allah suka kepada kamu, Allah akan katakan dalam surga. Kita kata yang dah ni, awal ni, cakap macam gimana kedua kali. Yang ketiga, di zaman sahabat Rasulullah, sahabat Nabi SAW sedang buat. Apabila sembahyang tarawih ni, Nabi buat kat surau, kat masjid, masuk waktu bulan puasa, Nabi pergi masjid, solat isyak, terus solat tarawih. Sahabat pergi. Pada Rasulullah Nabi buat lagi. Semakin lama dia itu. Maka Nabi pun pada kita Nabi tak pergi ke surau. Dan buat solat dia tak ubah dia. Menyebabkan sama-sama dia tunggu Nabi SAW. Masuk balas setelah Nabi pergi, sahabat tanya dia Rasulullah kenapa kamu tak pergi sembahyang tarawih? Saya tanya, Nabi sedang tunggu kamu sembahyang tarawih berdoa. Maka Nabi SAW sabda, aku bimbang kalau aku selalu pergi, setiap pergi untuk bawa solat kami berdoa kerabat, bimbang takut orang wajib sembahyang tarawih. Maka aku pergi dan tak pergi keluar. Wafat Nabi SAW, baik Abu Bakar Siddiq sejak 2 tahun berkata. Kemudian ada setelah Umar bin Khattab, waktu sembahyang tarawih, orang sembahyang masing-masing. Ada rakaat, sini dah 4 rakaat, ini dalam rakaat. Pada satu waktu itu banyak masing-masing masukkan. Maka sudah barat ambil kesempatan, ambil keputusan, tidak selaraskan sembahyang tarawih. Maka dia lantik solat imam, kemudian dia buat satu Jumaat, satu imam, satu Jumaat, banyak 20 rakaat. Atau banyak tidak, atau tidak, kebetulan 20 rakaat, kemudian serta witir 3 rakaat. Maka pada besok dia buat tengok semua pakai banyak terima Allah buat semua pakai ini. Maka dia kata dik kata bid'ah, bukan bid'ah, dik kata bid'ah. Bid'ahnya bila baru yang buat ini kan boleh besar masalah. Maka ulama buat kesimpulan yang dari yang lain lagi seperti Quran dibukukan. Nama Nabi Muhammad jangan salih selain pada Quran. Tulis di bulan, tulis di buku, tulis di kitab, tulis di buku mahkamah. Apabila semakin hari semakin luas bulan terhadap Islam, menyebabkan ramai yang berperan mati di sabilillah. Ada orang yang berdua yang hafal Quran mati, timur dalam bila Abu Bakar Siddiq tak buku Quran. Nama Nabi tak ada buku Quran. Tak terjadi dalam Abu Bakar Siddiq. Kemudian laku ada lama sahaja Utsman bin Affan. Hari lomba membukakan sedekah, maka diterima oleh Utsman bin Affan untuk membuka Quran. Maka dia kumpul semua Quran yang ada di rumah masing-masing, ada dalam padang, kumpul tulis semua sekali. Kemudian yang ada di berupa tanah, yang ada di tulang-tulang, kumpul buat satu basah, macam basah Utsmaniyah, berkumpul. Nama Nabi ada, nama kita ada. Ada kata bid'ah, dia bid'ah, tapi bid'ah di hasanah, bid'ah oleh syarah. Ada semua ulama berpendapat tanpa buat macam itu kita tidak baca Quran, ada tahu Quran. Maka bid'ah itu dikira dibolehkan bagi bid'ah hasanah. Di mana ada bid'ah dalalah ni kita sembahyang subuh 3 rakaat, tunggalan sesat. Kita tak sembahyang subuh, jangan subuh pagi tu. Dah pagi dah 1 sejuta kita datang ke surau. Kemudian 2 rakaat dia tak boleh 10 rakaat. Puas hati dan tersejuk. Jauh-jauh datang surau. Buat 10 rakaat tak boleh. Kerana untuk tasyaruk ada 2 rakaat. Ataupun perkara yang dibedakan oleh syarat bagaimana tahlil. Di tahlil kita baca Quran, kita beratib baca Quran, semua orang kata dapat pahala. Beratib semua orang kata dapat pahala. Kemudian baca doa pada si mati. Jumhur lalu mengatakan doa pada si mati sampai. Maka tak ada benda yang salah. Maka dibedakan oleh setengah ulama mengatakan perbuatan tadi walaupun tak ada dalam Nabi, dan perbuatan tadi adalah dibedakan oleh syarat. Salah lepas bahaya, Nabi tak ada salah. Tapi ada kesalahan salah tidak. Nabi sebut sesiap apabila bertemu tayang 2 orang lelaki atau 2 orang perempuan dia bertemu, dia bersalah, selama mana tidak lepas, selama itulah dosa akan berlaku. Kalau tidak salah, menyebabkan lepas bahaya kan. Bertemu di banyak-banyak kan ulama tidak kira. Jadi perbuatan tadi tidak diharamkan oleh syarak. Bagaimana? Halal
laut terbuka, tidak ulama, masuk di sini dapat ulama. Kemudian berlatih atas kubur, baca Quran atas kubur, benda ya. Jadi tidak, setiap ulama kata boleh, setiap ulama kata tidak boleh, ada zaman Nabi. Itu je. Kenapa? Bila tadi, kalau yang baru diadakan, yang sesat dan salah dia adalah perkara yang dibuat-buat dalam agama. Contohnya kalau sembahyang maghrib dia dapat 4 rakaat. Contohnya kalau sembahyang subuh dia buat 3 rakaat. Contohnya dia buat ada dalam agama. Nabi buat, baru buat, dia buat. Ada perkara yang harus, perkara yang terbagi pada jiwa pula, pada dia boleh atau tidak boleh, itu dipanggil bid'ah hasanah. Lebih baik, baik. Tak baik, tak baik lah. Contoh berziarah kubur. Kalau di negara Arab, kubur tadi di Padang. Ada orang yang cium mesti. Cium mesti. Setengah orang kata tak boleh sebab bercium kubur. Setengah orang kata boleh sebab dia tidak ikat bahawa kubur tadi adalah boleh bagi dapat pada dia. Macam kita baca Quran, kita cium Quran. Ada kita kata kita cium Quran dan kita percaya bahawa Quran adalah Allah kita. Kita sayang pada Quran, kita cium dia. Bukan kata dia adalah Allah. Tidak. Fahamlah kita masing-masing. Sebab itu Quran kita cium dia, kita peluk dia, kita dekat dia, tak ada apa-apa. Harus insya-Allah ada kita bukan lihat dia adalah kita hamba pada diri kita hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita kasih kalau dia kata-kata Allah, kita cium dia. Begitu juga kita sayang pada kita cium dia. Kita sayang pada ahli kubur, kita cium tak boleh ada makan. Itulah mesti-mesti cium. Berada kita kasih kepada si dalam kubur. Daripada maka tidak dilarang oleh syarat. Bahkan diberi syarat dimuliakan. Kita kasih pada para ahli-ahli agama, wali-wali Allah, kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dekat sama dia, ada dipandang oleh kita suruh pandang. Ahli berkata kalau ahli berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dimuliakan oleh syarat. Tidak sama. Ada pedagang berkata tak boleh. Ada pedagang berkata boleh. Itu orang tengah hari kita akan lihat. Melihat kita baik silakan. Tapi kalau dia kita hujung kubur melibatkan timur getah, gimana? Itu bab 9. Yang 3 sembahyang berjemaah dekat RNR ada 2 imam. Sembahyang satu tempat 2 imam. Kalau di masjid sembahyang Jumaat itu dia haram 2 imam. Haram dia. Yang sah dia dibayar mula-mula start. Yang kedua, kalau bukan hari Jumaat, waktu lain, waktu Zuhur ataupun Asar, 2 imam. Yang abdulnya kita ikut imam yang dilantik oleh Korea. Kerana dia disetujui oleh majoriti penduduk setempat. Maka aulah dia buat macam itu. Tapi kalau ada juga ada buat juga hukum cuma perlu tidak akan tidak jatuh kepada haram apa. 2 imam adalah satu tempat. Ada politik di Arab itu harus ada sebab dia di tempat persinggahan. Yang tu ada dia yang ini adalah keluarga dia ni tak ada apa-apa. Kerana perbezaan solat masing-masing itu mungkin dia solat jarak, jadi mungkin solat takhir, jadi tambah sebagainya maka kita oleh syarat dia harus. Kalau dia surau di masjid makruh. Kalau bukan sembahyang buat sembahyang kita haram semua. Jasuh dia imam yang mula-mula. Gimana? Tadi mana? Beza antara orang beriman, orang Islam dan munafikun. Dah tulis hari lupa. Biasa di antara dalam Quran sebut ya ayyuhallazina amanu wahai orang-orang beriman, ya ayyuhannas wahai manusia. Biasa orang beriman dalam Quran sebut ayat ya ayyuhallazina amanu diturunkan di Madinah. Ada pun ya ayyuhannas wahai manusia diturunkan di Mekah. Ya ayyuhallazina amanu wahai orang-orang beriman. Perbezaan dengan orang Islam beriman bumi dan sebagainya disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab hadis 40 kita baca. Rukun agama ada 3. 1 orang Islam, 2 beriman, 3 ihsan. Berbeza. Islam apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Jibril alaihi salam duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya Nabi, "Ya Muhammad, bal Islam, apa Islam?" Tapi kata al-Islam adalah kamu ucap bersyahadat, sembahyang 5 waktu sehari sembahyang, puasa, zakat, haji. Apabila kamu sudah semua itu adalah kamu Islam. Beriman pula rukun iman.
percaya kepada Allah, percaya kepada kitab, percaya kepada malaikat, percaya kepada Rasul, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada kitab perkara. Itu rukun iman. Apabila kita di Islam, mesti beriman. Tidak ada orang di Islam saja dia tidak beriman. Dia buat sembahyang, puasa zakat itu saja, keimanan dia tak ada kepada Allah. Rasul dia tak percaya, dia tak yakin dengan hukum apa saja, orang tidak beriman. Ada pun orang beriman, percaya dan yakin dengan enam perkara tadi sampai dia buat 5 perkara untuk Islam tadi. Bagaimana? Iman dengan mukmin sama saja. Iman dengan mukmin sama saja. Orang beriman dengan orang mukmin sama saja. Yang ketiga, orang apabila berpakat ihsan. Islam, iman, ihsan. Ihsan ni dia beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. An-ta'budu Allah ka'annaka tarahu. Bila mereka bertanya, ya Rasulullah, mal ihsan, apa dia ihsan? Maka dia jawab, al-ihsan an-ta'budu Allah ka'annaka tarahu. Kamu menyembah Allah atau kamu abdikan diri kepada Allah ka'annaka tarahu, supaya kamu dapat Allah Subhanahu wa taala. Fa'iddah lam tarah, fa'iddah lam jarab. Segera kamu tak boleh bayar kamu dapat Allah Subhanahu wa taala. Fa'iddah ya Rabb, pastikan Allah sentiasa tengok. Ada peringkat ihsan lebih tinggi daripada peringkat mukmin. Ihsan ni dia bercakap kepada Allah. Dia duduk seorang-seorang pun dia rasa takut kepada Allah. Kerana Allah tengok. Rasa dia takut supaya duduk mandi seorang-seorang, rasa tutup aurat. Kerana apa? Allah tengok. Atau orang ihsan. Ada pun orang Islam biasa dia bantu. Hukum dia tak ada apa-apa. Hukum dia harus supaya mandi pelajar dia punya harus. Tak ada apa-apa. Makruh pada orang makruh. Tapi oleh kerana dia malu kepada Allah, malu kepada mereka itu. Atau pada mereka ihsan. Dia boleh malu. Hidup seorang-seorang dia pun dia tengok, dia rasa orang tengok dia. Dan memang orang tengok dia. Jadi dia tak mencuri, dia tak buat belajarkan apa. Kalau mereka ihsan dia sampai pada mereka. Daripada katakan taruh kalau tengok Allah Subhanahu wa taala, sekiranya kamu tak boleh anggap kamu tengok Allah, faid tahu jawabkan. Pasti kamu tengok mereka ihsan. Daripada bukti Muslim, Islam, bukti ihsan. Islam dia buat 5 perkara. Bukti dia tahu daripada 5 tadi kepada 6 perkara lagi. Ihsan dia beribadat kepada Allah seolah-olah Allah dapat dia atau dia dapat Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang di mana dia rasa kalau tengok dia itu baik. Sentiasa dalam keadaan baik. Walaupun hukum dia harus, hukum dia boleh, tapi kalau malu kepada Allah, dia sebab budaya pada waktu berlalu dia tempat dia buat sebab dia pribadi untuk aurat kencing, dia duduk walaupun berdiri tak ada apa-apa, dia makhluk saja, tapi lalu dalam Allah dia buat itu dipanggil orang besar walaupun agama dia boleh. Satu lagi orang munafik. Orang munafik ni dia 2. Orang munafik dengan orang Islam. Orang Islam ni dalam dia sama dengan luaran dia. Di mana dia sembahyang dalam luar dia sembahyang, dalam dia sembahyang juga. Itu orang Islam. Orang tidak munafik. Orang munafik ni dia pura-pura Muslim. Luar dia Islam tapi dalam dia tak suka pada orang Islam, benci pada orang Islam, benci pada hukum Allah, tak suka hukum Allah dia tak boleh pakai. Itu orang munafik. Biasanya perwatakan sama. Dalam apa yang biasa? Sehingga Nabi SAW apabila Abdullah bin Ubay bin Salul, sahabat Nabi, Abdullah bin Ubay sahabat Nabi sembahyang di belakang Nabi. Tapi dia bapa munafik. Kerana Nabi SAW kepada Mekah pergi ke Madinah. Pada waktu itu cara untuk menjadi Perdana Menteri Madinah, Presiden Madinah adalah Abdullah bin Ubay. Asalnya nama-nama dia kata orang dia sebut nama-nama dia. Cara itu. Cara wakil calon Presiden Madinah. Tiba-tiba datang Nabi SAW, orang pilihkan dia. Maka dia tak setuju pada Nabi, tapi kalau ada orang ramai pilih, dia buat baik-baik pada Nabi. Dan dalam hati dia tak suka pada Nabi. Sahabat-sahabat tak tahu dia ni munafik. Sehingga Nabi Ali dalam satu peperangan, dia ikut Nabi, kemudian dia lari balik. Munafik ni pakai macam tu, dia takut. Boleh kata okey, kemudian dia lari balik. Maka menyebabkan ada dia daripada Abdullah nak bunuh dia, mencari izin pada Nabi Rasulullah, akan bunuh ayah aku. Nama Abdullah juga ni.
Karena dia munafik pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan jangan bunuh. Dan kalau bunuh dia orang akan kata Muhammad bunuh rakyat dia sendiri. Karena dia sama-sama Islam. Cuma dalam dia munafik Allah saja yang tahu. Dan berbeda dia ada di dalam Muhammad sebenarnya. Itulah dalam kata Nabi sepagi, saya lakukan dari tempat itu rakyat Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kesimpulannya munafik dia cantik di luar, di dalam dia tidak suka pada Islam, benci pada Islam. Tak boleh. Orang yang tak suka pada Islam, tak boleh. Ada pun orang kufur luar dan dalam benci pada Islam. Tapi ada pun orang Islam luar dan dalam tidak pada Islam. Sebagai sekali lagi. Jelas soalan? Ya. Kalau kita berdua imam baik ke berdekatan imam lah. Bila ada satu orang yang datang, pergerakan kita ke belakang untuk bersama dasar. Maksud saya waktu yang macam mana untuk bergerak sebab imam dah nak habis surah lagi lah. Waktu dia nak bergerak selepas ke ataupun sebelum habis surah lagi. Tengok keadaan kan. Kalau kita pergi imam tu macam mana? Contohnya imam baca surah lazim. Kita pun pergi dekat pada sembahyang dua orang dulu sembahyang dia. Imam dekat makmum. Kita pun pergi. Kita pun cuit tak kena sebab kita akan sendiri. Ya kan? Kita ada dari makmum kan. Kita berangkat takbir dulu. Jangan pergi situ dia dulu. Kalau dia pergi situ dulu, kalau sentuh dulu, mengganggu dia sembahyang untuk dia dosa. Kalau kita solat Allah Akbar, kita pun situ dulu. Sembahyang Allah Akbar situ dulu. Kalau dia turun, maka kita pun sama kita dia turun ke situ dia pun turun. Dia langkah turun sebab dia. Imam pergi, kita pergi lewat. Di mana ada lewat ni? Kan? Kita pergi. Allah Akbar kita pun pergi. Dia pun turun belakang. Belakang. Kemudian apa? Pergerakan macam itu dimaafkan. Walaupun sama-sama kita bergerak macam itu. Satu. Dia tak boleh macam ni. Kalau yang terbau ni tinggi. Masalah cuit dia. Dia orang paling lipat. Dia supaya ada terbang. Ada cuit. Tahu tak itu? Itu pergerakan dasar. Mata tu supaya. Sama yang itu juga tadi. Sama ni. Nah, boleh bergerak ya. Terlibat surah lazim. Sebelum rokok lagi kan. Kita simpan rokok. Kita putar itu rokok dulu. Kemudian 70 sekali kayak keluar itu dia. Faham? Daripada dan kita kena sentuh dia kita kena duduk sebelah kiri. Di sebelah sini. Kalau dia sebelah sini kita sebelah sini. Dan kita duduk belakang dia pula lama dah duduk dengan kita. Mana kita sangka dia lah. Cuma pergerakan tadi jangan betul-betul melibatkan. Itu tak boleh dilibatkan. Sekali-sekali tu dia. Nari. Ya. Nari. Boleh. Untuk dia betul sekali. Betul sekali kan. Kenapa rasa sekali kan? Walaupun masa tu imam dah nak sujud. Boleh dia dah bangun daripada rukuk. Imam dah nak sujud, kita boleh bergerak lagi lepas tu. Boleh kalau kita dah sujud kita rokok dulu. Dia satu tadi kita keadaan kalau imam tu dah rokok, kita jangan kita rokok kita sentuh dia enggak. Dia turun enggak. Dia dah sentuh gua rokok, terus kalau rokok dia bangun. Sujud dia sempat dengan imam. Bergerakkan tadi. Belum ada. Cuma masalahnya biar bergerakkan tadi jangan tiga kali berturut-turut. Ketika mana itu terletak pada imam kan. Perjalanan ke rokok tentu dia tak nak turun tak ada apa-apa sebab dia merokok. Dia bangun dia belajar. Boleh mana? Sebab kita bila kita jadi makmum kan, tidak semestinya imam dunia dia dari imam. Kita dapat pada imam tak? Daripada kita dapat pada imam dia kemudian. Dia kan tadi yang imam kita dapat pada imam. Kita sudah sebut dia solat. Tapi kalau dia berdua dengan satu kawan dia dapat main. Dia cuma bergerakan kita tengok keadaan tadi. Dia mana dia boleh turun ataupun kita naik dengan dia duduk. Contohnya imam jadi di makmum sesuai dia kan. Kita berdatang. Duduk sekali-kali dulu. Allahu Akbar.
sama dengan satu imam gimana? Ataupun kawan kita, saudara kita sama-sama dulu. Nah, bagaimana? Ataupun kita kasih di situ. Itu dulu sama. Nah, bagaimana? Bukan kata itu masih tadi lah. Kalau dia tersentuh dia perokok. Itu tak sekali perokok. Kalau sudah sentuh sekali, makanya dia bagi perokok itu. Nah, bagaimana? Kalau sekiranya dia dah akhir, tapi yang makmum ketiga ni duduk sebelah makmum yang sebelah tadi. Duduk kat sini. Dia dah akhir. Kenapa pahala Dia tak boleh gerak, dia nak dapatkan sah tu. Dia sah, dia sudah sebut sah ni. Yang pertama kita duduk belakang imam, kita sama-sama orang di sini. Atas orang lagi, itu tengah-tengah, imam tengah-tengah. Ini Allah. Dan seorang lagi di sini, dan seorang lagi di sini. Dia kena bagi benda sama banyak itu hukumnya sunat. Tapi kalau datang di semua kat sini, dapat pahala sah dan dapat pahala sunat. Benda itu. Jadi mana? Itu dia sah sembahyang. Macam tadi dalam macam tadi disebut dari sisi baju, sembahyang dari sisi lengan. Sah punya waktu. Kita orang dengan badan, kita singkatkan lengan kita sembahyang. Punya makruh, nampak ambil handphone sama. Macam sama sini. Kalau dengan pendek nak buat. Kalau dengan pendek tak dapat. Kau takkan buat panjang gitu. Dia dengan pendek je. Dia dengan panjang dua kan. Punya makruh. Nama kata tidak sopan Pak Allah Taala ada. Ada orang berlaku itu menjadi apa? Asal sana. Itu kapan panjang lah. Satu lagi yang boleh tanya, kamu ingat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Macam pasal ada sembahyang tadi. Satu rukun bersatu rukun dan satu salat tadi. Adakah wajib kita ni lepas muka tu lepas basuh tangan tu lepas muka tu lepas kepala tu lepas telinga? Tidak disunatkan. Manakala kita basuh tangan dekat surau ni, kemudian ada hak. Kalau dekat rumah tersambung terus basuh muka. Kemudian pergi kedai pula masuk tangan di situ. Kemudian pergi mana pula sembahyang di Kelantan mungkin. Ada berbeza jauh. Tak semestinya betul-betul pada lepas tu tidak semestinya. Boleh mana? Boleh mana? Walak. Basuh tangan, basuh muka, basuh tangan ke situ, sambung pada. Tidak semestinya straight. Cuma jangan kita boleh sambung di mana-mana. Kalau payah kering, seperti kita ambil sebagai kat sini. Masuk muka, ingat, barang kat rumah, balik kat rumah. Sambung kat rumah, basuh tangan ke situ. Kemudian nak beli barang, sambung kat kedai, sambung kepala. Kemudian dia tak perlu pula, dia lupa basuh tiga. Semuanya dia jauh. Tak ada apa-apa. Syarat abad apa, jangan kita tersambung je. Dia buat tidak disyaratkan. Jadi mana? Kita kata balik rumah kita harus tangan semua dah, tidak sambung. Dia boleh buat? Mana? Lagi soalan? Pasal lagi kalau tadi mengenai mandi wajib dengan wudu. Kalau kita berwudu, sudah ambil air sudah basuh tangan, kemudian kita berkongkong air ke hidung, basuh muka, kemudian basuh tangan ke situ. Selesai wudu semua, rupa-rupanya ada sisi ikan di sini sebenarnya. Nah, kita masuk di hidung juga, diseling salin, masuk di lengkap sisi ikan kita ambil soalnya tak ada. Jadi kita sudah sembahyang, kita ada sisi ikan di mana air soalnya kita tak ada. Tapi soalnya itu tidak sah. Maka cara dia kena ambil sebelum daripada muka lagi. Bagaimana? Kita boleh kata apa? Kita kena rata muka. Kalau ada sikap ini, kita masuk muka, kemudian separuh muka kita buat semua. Masuk muka, kemudian basuh tangan ke situ, kemudian sambung kepala, kemudian telinga, kemudian kaki. Kita boleh masuk muka saja, selesai. Itu wudu. Ada pun sembahyang kalau mandi wajib, dia sudah mandi semua ada ikan tadi, ada apa kata? Ada sisi ikan. Dia hanya ambil langsung sisi ikan itu. Kita akan sembahyang.